Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala habibil mustafa, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu faradudhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya arhamar rahimin. Faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Sadaqallahul aliyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Rabb Jalla wa Ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada petang ni kita dapat menyambung sedikit lagi mudzakarah kita dengan tafsir ayat-ayat Ramadan. Baik, kemarin kita telah habis pun satu tajuk perbincangan kita berkaitan dengan ujian Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Kenapa kalimah kutiba dipilih oleh Allah Ta'ala ketika Allah mengfardukan ibadat Ramadan, puasa kepada kita? Kenapa Allah tak guna furida, difardukan, tetapi Allah gunakan kalimah kutiba? Ketika Allah fardukan ibadat puasa, kenapa kalimah tersebut telah dipilih oleh Allah Ta'ala, dan penjelasan telah pun kita berikan. Hari ini kita masuk tentang maksud puasa. Apa maksud daripada kalimah saum? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam as-saum. Apa makna kalimah siyam ni? Ataupun kalimah saum ni? Baik. Puasa dari segi bahasa Arab. Bila kita sebut kalimah saum tu dari segi bahasa Arab saja, ianya bermaksud meninggalkan, menahan diri daripada sesuatu yang diingini oleh nafsu, serta meninggalkan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Asal makna puasa ni ataupun kalimah saum tu, saum ataupun siyam, asal dia makna meninggalkan ataupun makna menahan diri daripada sesuatu. Yang ni dari segi bahasa. Baik. Ataupun makna dia yang kedua, meninggalkan sesuatu, satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Yang ni asal dia, makna dari segi bahasa. Baik. Tetapi bukan tahan diri daripada segala sesuatu, tetapi menahan diri dari segi menahan diri daripada keinginan nafsu. Itu adalah maksud yang dikehendaki. Walaupun asal dia kalimah saum ni dalam bahasa Arab digunakan makna tahan diri daripada sesuatu benda. Umum, makna dia sebenarnya umum. Makna kalimah-kalimah sauma ni digunakan juga di dalam Quran, bukan makna puasa, tapi makna dia adalah menahan diri. Asal dia. Baik. Di bawah satu tafsir ayat Al-Quran, faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Saum juga, kalimah saum. Tetapi di dalam ayat tu surah Maryam ayat 26, di bawah satu tafsir, di sini makna sauma di sini bukan puasa. Faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maksudnya, maka katakanlah sesungguhnya aku bernazar diam, membisu kerana Allah Ta'ala Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun daripada kalangan kamu, di kalangan manusia pada hari ini. Saum juga. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kita jumpa dalam Quran, kalimah ni jangan kita silap faham. Oh, ni saum ni Allah cerita pasal puasa lah ni. Tak, ayat ni walaupun didatang sauma, tetapi sauma di sini adalah maksud dari segi bahasa.
bukan dari segi istilah syarak. Jadi apa Ustaz makna dia? Saum ada makna menahan diri daripada sesuatu. Di ayat ni menahan diri daripada berbicara. Aku telah bernazar. Aku telah bernazar, kata Maryam, aku telah bernazar bagi Tuhan aku untuk sauma. Apa dia? Tak cakap dengan siapa, diam diri. Aku nazar untuk bisu. Tak mau cakap dengan siapa pun. Kalimah saum juga, tapi makna dia bukan saum puasa dari segi syarak. Baik, ini makna apa? Makna diam, menahan diri daripada berbicara, daripada bercakap. Tapi Allamah Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyatakan bahawa dalam ayat ni ada dua makna. Satu, kata beliau, puasa dalam ayat ni, yang kalimah saum dalam ayat ni bermaksud menahan diri daripada dua syahwat. Satu, kata beliau, menahan diri daripada berkata-kata, ya, dari segi bahasa. Termasuk juga satu adalah menahan diri berpuasa, meninggalkan bercakap-cakap. Dan satu lagi menahan diri daripada makan dan minum. Tak cakap dan tak memakan, tak meminum. Itu tafsir yang telah dibuat oleh Ibnu Ashur. Walaupun zahir ayat ni bermaksud adalah menahan diri di sini, tak cakap. Pasal ayat belakang tu, falan ukallimal yauma insiya. Aku takkan bercakap dengan seorang manusia pun. Aku tak mau cakap dengan siapa pun. Makna puasa ini asalnya dari segi bahasa mempunyai makna menahan diri daripada berbicara. Dari segi syarak, daripada segi hukum syarak, menahan diri dari segi hukum syarak adalah daripada dua syahwat, iaitu menahan diri daripada makan dan minum dan berjima. Ini makna perkara yang disebut sebagai puasa dari segi hukum syarak. Asal dia puasa ni, kalau kita tengok dalam syair Arab, kalimah saum ni digunakan secara umum, tak mau berjalan, digunakan kalimah saum juga. Inni asumu, contohlah inni asumu, aku menahan diri an amsyah, daripada berjalan. Boleh ke guna lagu tu? Boleh. Sebab dari segi bahasa, saum tu bermakna menahan, tak mau buat. Macam mana kalimah ni sauma. Bila masuk kepada syarak, masuk kepada fiqh, ianya memberi makna dari segi fiqh. Saum bermakna menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada berjima dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu cerita dia. Okey, kita tengok contoh kedua bagi nampak jelas sikit. Dam. Kalimah dam. Dam asal dia bermakna darah. Kalau ikut bahasa Arab, dam ni makna dia darah. Tapi dam ni kalau digunakan dalam bab fiqh berkaitan dengan bersuci, dalam bab fiqh berkaitan dengan taharah, dia masih kaitan dia, makna dia adalah darah, basuh kalau kena darah. Tapi kalau dia berkaitan dengan bab haji, dan kalau berkaitan dengan bab haji, makna dia dah berubah. Dia makna apa? Dia makna denda. Jangan kita terjemah dalam bab haji kena bayar dam, kena bayar darah. Weh, hang ni dah langgak ni, hang kena bayar dam ni. Nanya aku nak kena bayar darah. Sebab asal dia belajar bahasa Arab, dam tu artinya darah. Itu dari segi bahasa. Nak bagi kita nampak clear, dia ada dari segi bahasa, dari segi istilah, disiplin ilmu tertentu. Dalam bab haji, bila kita sebut kalimah dam, di situ bukan bermakna darah, tapi bermakna denda yang tertentu yang dikenakan kerana kita melanggar beberapa perkara dalam perkara berkaitan dengan haji. Boleh tak? Jadi itulah saum. Macam itulah juga kalimah saum. Saum dari segi bahasa Arab bermakna menahan diri. Satu orang kalau kata aku ana asumul yaum, aku berpuasa pada hari ini,
kena tengok dulu. Kalau dia guna dalam bahasa Arab tu, makna dia apa? Kalau dia kata puasa yang dia maksudkan tu adalah puasa syarak, makna dia menahan diri daripada makan dan minum berjima dan perkara membatalkan puasa. Tapi kalau dia kata ada asum, aku berpuasa di situ, kalau dia maksudkan tu adalah menahan diri daripada sifat umum, tak mau buat apa-apa. Aku menahan diri daripada bercakap, boleh? Menahan diri daripada berjalan, boleh? Aku tak mau bercakap dengan orang, tak boleh guna kalimah som. Yang tu yang nak cerita dia baik. Bukan berpuasa bererti semata-mata tidak bercakap. Jadi kita kena faham. Dari segi istilah syarak pula, puasa bermaksud menahan diri. Menahan diri daripada perkara membatalkan puasa dengan disertai niat bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Dan kesempurnaannya adalah dengan menjauhi perkara yang dilarang serta tidak melakukan perkara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan man lam yada' qaulaz zur, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang kesat dan buruk, wala amal bihi, dan amalan yang batil, perbuatan yang buruk yang salah, sewaktu berpuasa, Allah Taala tidak menerima amalan dia dalam meninggalkan makan dan minum. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang dia puasa semata-mata dia tak makan dan tak minum, tapi mulut tak jaga, mengumpat duk ada kat mulut, kata ke orang duk ada kat mulut, sakiti hati orang duk ada kat mulut, wal 'amala bihi, dan dia buat perbuatan-perbuatan buruk dan mungkar, maka Allah tak perlu pada puasa dia. Makna Allah tak berhajat pun nak bagi kat hang panjaran pahala. Allah tak menghargai puasa yang macam tu. Puasa yang semata-mata tahan perut daripada makan dan minum. Tak. Ya Allah nak puasa yang dituntut dalam syarak. Bukan sekadar tahan perut ni daripada makan minum, lapak dahaga dan perkara membatalkan puasa, tapi jaga juga mulut kita, perbuatan dia kita daripada perkara yang haram, perkara yang salah, perkara yang mungkar. Baik, itu dari segi syarak, dari segi hukum. Itu yang Allah maksudkan pada kutiba alaikumus siyam. Kalimah, kita duk cerita ni pasal kalimah siyam dalam ayat tersebut. Siyam dalam ayat tersebut maksud dia adalah bukan siyam dari segi bahasa, tetapi siyam di situ dari segi istilah ulama fiqh. Dan bahkan lebih luas lagi, siyam di situ adalah menahan diri daripada lapak dan dahaga, daripada perkara yang membatalkan puasa, terutama seumpama jima, dan juga menahan anggota tubuh kita daripada dosa. Itu yang dituntut daripada kutiba alaikumus siyam. Baik, seterusnya terdapat 3 pendapat pula. Kata para ulama, terdapat 3 pendapat tentang bagaimana puasa ni asal dia difardukan. Baik, satu pendapat berkenaan dengan bagaimana maksud puasa fardu. Kutiba, difardukan puasa tu. Jabir bin Samrah 73 Hijrah. Beliau berkata puasa adalah puasa pada bulan Ramadan. Dan ayat ini memansuhkan kewajipan puasa pada hari Ashura. Kerana Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa Ashura. Lalu Allah Ta'ala memansuhkannya dengan menggantikan puasa Ramadan. Jabir bin Samrah berkata, asal dia sebelum turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ila akhir ayat. Sebelum turun ayat ni, memang pada umat Islam pada ketika itu telah pun difardukan puasa. Asal puasa kita adalah tahun 2 Hijrah. Pada bulan Sya'ban difardukan. Kata Jabir bin Samrah, dak, sebelum puasa Ramadan ni Allah pernah fardukan puasa pada umat kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa apa? Puasa Ashura.
10 Muharram kita puasa kan? Tasu'a, Ashura, 9, 10 Muharram. Puasa tu pernah menjadi puasa fardu kepada umat Islam. Nabi memang ambil berat puasa Ashura, dan Nabi pernah fardukan puasa Ashura tu kepada umat Islam sebelum difardukan puasa Ramadan lagi. Kemudian bila turun saja ayat puasa Ramadan ni, puasa hari Ashura tersebut hukum dia fardu. Hukum fardu dia telah mansuh, telah dibatalkan, diganti jadi sebagai sunnat. Sebab hukum mansuh dia datang ayat kutiba alaikumus siyam. Bila puasa Ramadan ni fardu, puasa Ashura tu dah bertukar hukum daripada wajib kepada sunat. Baik. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, pendapat Atha rahimahullah ta'ala. Ibnu Kathir 77 Hijrah, wafat 77 Hijrah. Dan Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, puasa pada bulan Ramadan ini memansuhkan, sebenarnya kata beliau, memansuhkan puasa sebanyak 3 hari pada setiap bulan yang dilakukan oleh umat Muhammad semasa zaman permulaan Islam. Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Kathir berkata, mereka menakalkan pendapat Atha. Pendapat Atha radhiyallahu rahimallahu taala. Kata mereka berdua ulama tafsir besar ni, kata mereka sebenarnya sebelum Allah fardukan Ramadan, belum turun ayat kutiba alaikumus siyam ni, Allah pernah fardukan pada puasa yang lain. Apa dia? Setiap bulan puasa 3 hari. Setiap bulan puasa 3 hari. Mungkin ayyamul bid. Ayyamul bid. Hari-hari cerah, 13, 14, 15. Hari-hari cerah. Hari bulan cerah. Sekarang ni hari ayyamul bid tu hukum dia adalah sunat untuk kita puasa. Kata Imam Qurtubi, Imam Ibnu Kathir, sejarah dia 3 hari ni pernah jadi puasa fardu kepada umat Muhammad. Pendapat yang pertama kata hari Ashura pernah jadi fardu, 9, 10 Muharram pernah jadi fardu. Lepas tu turun ayat ni mansuh hukum fardu jadi sunat hari Ashura. Pendapat kedua Imam Ibnu Katsir dan Qurtubi kata tak. Atha meriwayatkan rahimallahu taala kata ayyamul bid pernah jadi fardu. 13, 14, 15 tiap-tiap bulan wajib puasa. Wajib puasa. Lepas tu turun ayat puasa Ramadan, puasa tadi telah dimansuhkan hukum dia, dibatalkan hukum dia jadi sunat. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga Ibnu Aliyah, wafat 90 Hijrah. Ibnu Aliyah dan juga Imam As-Saddi. Imam As-Saddi rahimahumullah ta'ala berkata, difardukan atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas mereka bagi menjauhkan diri daripada perkara membatalkan puasa, sebaik sahaja mereka menunaikan sembahyang Isyak ataupun masuk tidur. Sekiranya seseorang itu tidur pada waktu malam pada bulan Ramadan, diharamkan baginya apabila dia bangun semula pada malam itu berjima dengan isterinya sehinggalah tiba pada malam seterusnya. Termasuk dalam hukum ini, sekiranya seseorang itu tidur selepas terbenam matahari masuk waktu maghrib, sama ada dia sudah makan ataupun belum, maka haram baginya makan, minum, berjima sehingga ke esok hari. Maka Allah telah menurunkan ayat ini, lalu Allah memansuhkan hukum tersebut. Ayat Al-Baqarah ayat 187, dihalalkan bagi kamu, uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa bercampur bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Dengan itu ayat 183 dimansuhkan menurut pendapat mereka kerana ia adalah hukum pada peringkat awal Islam. Baik, pendapat ketiga kata, pernah berlaku pada sejarah
pensyariatan puasa ni, mula-mula dulu Allah fardukan kepada umat ini untuk melaksanakan puasa setelah satu orang lepas masuk waktu berbuka puasa, kalau dia tertidur, maka terus pada ketika tu dia kena menahan diri daripada makan, minum dan berjemaah dengan isteri. Lah ni kita macam mana? Selagi belum masuk waktu subuh, sama ada azan tak azan, waktu subuh masuk pukul 6, 5:59, belum pukul 6, selagi belum masuk waktu subuh, tak wajib kat kita untuk berpuasa lagi. Yang ni sekarang ni lah, kan? Pernah satu ketika sebelum datang ayat ni, Allah fardukan kepada umat Islam, lepas waktu buka puasa, kalau dia dah terlena, habis dah, tak boleh makan dah. Makna start puasa. Satu orang balik lepas maghrib, balik dia masuk waktu maghrib, sebelum waktu maghrib dia lena sampai waktu maghrib, tak sedap lah, kata 8:30 atau sedap pukul 8 lah. Allah, tengok pukul 8, masuk maghrib ke apa? 7:30. Dia sedang lepas masuk waktu maghrib, maksud dia dah tidur setelah masuk waktu, maka dia tak boleh makan minum dah lepas tu. Asal pensyariatan puasa dulu. Kata Ibnu Aliyah, satu masa dulu pernah difardukan puasa macam ni, dan kemudian bila turun saja ayat ini, Allah telah memansuhkan hukum tu. Sejarah dia, kalau kita tengok kitab hadis, ada kes yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang sahabat ni, dia kerja buruh, kerja berat. Bila dia kerja berat, dia balik nak buka puasa. Lepas buka puasa, dia terlena. Dia terlena tanpa sempat dia makan. Terlena, lepas tu dia bangkit. Lepas dia bangkit, tak boleh nak makan dah lah. Jadi apa berlaku? Esok tu dia pergi kerja. Kerja kerat, kerja berat, buruh, sehingga dia jatuh pingsan. Bila berlaku peristiwa ni, maka Allah turunkan ayat meringankan asal pensyariatan puasa. Lepas tidur tak boleh makan minum, Allah beringankan sampai uhilla lakum lailatus siyam, dihalalkan kamu pada malam berpuasa. Boleh makan minum berjemaah dengan isteri sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Sampai ke macam puasa hari ni lah. Sampai ke macam puasa hari ni. Jadi kata Ibnu Aliyah, asalnya ayat ni diturunkan untuk memansuhkan hukum tersebut. Jadi kalau kita rumuskan pandangan ulama dalam bab pensyariatan puasa ni, ada 3 pandangan. Sebahagian ulama mengatakan sebelum wajib puasa Ramadan, diwajibkan kepada kita sebelum ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi pernah diwajibkan pada mereka puasa Ashura. Pendapat yang kedua mengatakan tak, pernah diwajibkan puasa sebelum ni, sebelum puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan. Satu pendapat mengatakan ayat ni diturunkan bukan nak mansuhkan puasa-puasa Ashura, bukan nak mansuhkan puasa Ayyamul Bid. Puasa tu memang asal sunat dah, tapi Allah nak mansuhkan asal hukum ni, hukum puasa Ramadan, yang lepas satu orang tertidur lepas pada waktu buka puasa, maka dia tak boleh makan, minum dan berjima lagi. Nak basalkan hukum tersebut, nak panjangkan period tu, lepas buka puasa boleh makan, minum sampai masuk waktu fajar subuh. Bukan fajar kadhib, fajar sadiq, sampai masuk waktu subuh. Itulah sebabnya turun ayat kutiba alaikumus siyam. Jadi ini 3 pendapat. Sebahagian ulama yang lain, Syekh Rashid Ridha rahimahullah ta'ala, beliau mempunyai pendapat yang berbeza. Beliau ni ulama yang agak terkebelakang.
terkebelakang daripada ulama-ulama tadi. Ulama tadi yang kita sebut, pendapat ulama-ulama yang terdahulu. Kata beliau, kalau diperhatikan dalam hadis, kita tidak menjumpai riwayat hadis yang menyebutkan bahawa terdapat puasa yang lain difardukan ke atas umat Islam sebelum daripada Ramadan. Sekiranya ada pun, sudah tentu diriwayatkan oleh sahabat Nabi secara mutawatir berterusan sampai boleh sampai kat kita, dan ataupun beramai-ramai yang melakukan ibadat puasa itu secara praktikal, secara umum sebelum daripada itu. Memang benar ahli kitab, memang benar dalam kitab hadis yang sahih terdapat pelbagai hadis yang berbeza berkaitan dengan puasa hari Ashura yang pernah berlaku pada zaman Arab Jahiliyah dan juga selepas kedatangan Islam. Sebahagian memerintahkan di Madinah, manakala sebahagian lain-lain pula memberi pilihan. Namun begitu, tidak terdapat mana dalil yang umum untuk orang Islam. Tidak terdapat dalil ia fardu umum untuk umat Islam. Pendapat sebahagian ulama mutaakhir macam Syekh Rashid Ridha ni kata tak, puasa ni memang ayat ni Allah turun nak bagi tahu kita fardu puasa. Dia tak ada kaitan nasikh mansukh. Nasikh mansukh ni pembatalan hukum. Tiga pendapat yang tadi kita sebut kata tak, puasa ayat ni turun batalkan hukum sebelum. Hukum sebelum puasa Ashura, hukum sebelum puasa Ayyamul Bid pernah ada, batal. Semua tu jadi sunat, puasa Ramadan jadi fardu. Pendapat Syekh Rashid Ridha ni mengatakan tak. Beliau kata riwayat-riwayat yang datang tu tidak cukup kuat untuk beri dakwaan tersebut. Karena tu kata beliau, sebenarnya memang puasa Ramadan ni, ayat ni turun Allah nak bagi tahu wajib puasa Ramadan, yang tu ya. Bukan nak bagi tahu kata sebelum ni ada satu hukum, satu puasa yang lain kemudian dibatalkan hukum tersebut. Ini pandangan beliau lah. Pandangan yang keempat, namun pandangan pertama, kedua, ketiga itu lebih kuat daripada pandangan yang keempat ni. Baik, ayat ni Al-Baqarah, ayat ni ayat 183. Bahagian ayat ini mengukuhkan lagi apa yang dinyatakan sebelum ini, bahawa fardu puasa mempunyai keunikan tersendiri. Di samping dimulakan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum ni kita dah tengok panjang dah. Di samping ayat ni special sebab apa? Allah mulakan dengan Allah panggil wahai orang yang beriman. Di samping ciri tersebut memberi gambaran sangat istimewa ibadat puasa ni, sebab Allah panggil orang beriman, Allah pujuk mereka untuk buat ibadat puasa ni. Ibadat ni cukup special. Kata beliau, puasa ada apa namanya? Wahai orang beriman, tiada pada permulaan ayat Allah memfardukan puasa, memfardukan sembahyang. Tak ada dalam perkara memfardukan ibadat haji. Tak ada dalam perkara-perkara yang lain. Tapi dalam Quran, dalam bab puasa ni saja Allah khususkan, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah bagi perintah fardu tersebut. Maka kata beliau, iaitu puasa yang telah difardukan ini sebenarnya bukan ibadat yang baru ataupun yang ni untuk umat Muhammad saja. Tak, jangan silap faham. Sebab ayat sebelum tu Allah dah cerita dah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seumpama yang telah difardukan kepada umat sebelum kamu. Tak, bukan baru ya. Ibadat ni lama dah. Umat sebelum ni pun dah difardukan kepada mereka ibadat puasa. Jadi cuma kita ni ada beberapa ciri-ciri yang khusus, yang tu yang nak diceritakan. Ia sudah difardukan kepada golongan beriman yang hidup sebelum datangnya risalah kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengarang mengatakan bahawa ayat ni bukan special kat umat Muhammad ya. Umat terdahulu ayat ni telah sebenarnya dihidupkan. Mereka pun sebelum ni dah difardukan puasa. Bukti dia kan Allah sebut kutiba alal ladzina min qablikum,
kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti dia difardukan kepada umat sebelum kamu. Itu bukti dia. Contoh dia, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishaq serta cucunya Nabi Yaqub. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Baik. Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 73 ceritakan kepada kita bagaimana sembahyang dan zakat yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum daripada umat Islam. Jangan kita rasa bahawa sembahyang, zakat ni, ibadat ni kita saja yang buat. Nah, umat dulu tak kena apa kot. Depa ibadat macam mana? Dan Allah nak jelaskan di sini bahawa pada mereka pun telah diberikan takrif. Kata Allah Ta'ala, wa ja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan. A'immah, ketua-ketua ikutan, yang memimpin manusia ke jalan yang benar. Yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami, dan kami wujudkan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami. Allah sebut dalam tentang riwayat Nabi Ismail alaihissalam dalam surah Maryam ayat 55. Nabi Ismail berkata dalam ayat tersebut, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya, dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan menunaikan zakat, dan ia pula adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Allah fardukan juga pada umat sebelum kita perintah salat dan zakat. Makna salat ni bukan kita yang buat, tapi tak dinyatakan di sini macam mana Nabi-Nabi dulu buat. Jadi tak payahlah kita mereka cari Nabi dulu sembahyang macam mana, nak tahu. Contoh tak ada hari tu sikit hari heboh tentang apa nama dia, pengikut Nabi Ibrahim, ajaran pengikut Nabi Ibrahim. Tak mana ni, Penang ni cerita. Dia ikut hadis pun tak habis. Kawan tu kata bid'ah, kawan ni kata betul, kawan ni kata bagus, kawan ni kata salah. Ni ada satu ajaran baru pengikut Nabi Ibrahim. Mula. Macam mana dia ikut Nabi Ibrahim tak tahu. Nak cari hadis macam mana? Nak beramal dengan ajaran Nabi Ibrahim macam mana? Tak tahu. Kita tanya kat dia macam mana, dia pun tak boleh cerita. Tapi dia kata dia ikut ajaran Nabi Ibrahim. Asal mereka ni semua apa? Masalah mereka dalam tengok terjemahan Quran tapi tak faham Quran. Nabi pernah sebut ana ala millati Ibrahim. Dalam Quran Allah pernah sebut bal millata Ibrahim. Millah ni ajaran Nabi Ibrahim di situ bermaksud ajaran yang Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim pada zaman tu. Nabi sendiri pernah mengatakan bahawa aku di atas millah, bermaksud di atas jalan Nabi Ibrahim. Apa yang aku bawa ni tak lari daripada apa yang Nabi Ibrahim AS ajak. Cuma Allah bagi beberapa pertambahan syariat pada banyak perkara yang berbeza jugalah. Nabi nak bagi tahu aku dengan Nabi Ibrahim ni bukan tak sama, bukan beza-beza, sama ya kami semua Nabi-Nabi ni. Cuma syariat ni ada sikit sebanyak perbezaan. Tapi ada orang yang dia silap faham, dia tengok terjemahan tu saja semata-mata, dia pergi tengok ayat berkaitan dengan hukum ni, mula dia merepek bukan-bukan. Dia kata saya ikut ajaran agama Nabi Ibrahim. Pula dah. Ini silap faham, ini adalah kesesatan yang berlaku. Ahli kitab pada mereka pun pernah difardukan ibadat-ibadat seumpama puasa, seumpama salat. Nabi Musa, Nabi Harun pernah merayu kepada Allah Ta'ala, waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah. Ini perkataan mereka, jadikanlah kepada mereka akan rumah-rumah kamu sebagai kiblat, dan dirikanlah sekalian kamu akan salat.
Makna ayat ni cerita umat terdahulu pun buat sembahyang. Bukan special untuk umat Muhammad dia. Pada kita ada ibadat puasa. Pada mereka pun ada ibadat puasa. Kita sedang tafsir makna min qablikum. Allah kata ibadat puasa ni dan juga ibadat macam sembahyang ni bukan hampa yang buat. Umat sebelum kamu juga telah pun melakukan ibadat-ibadat tersebut. Allah bagi kepada ibadat-ibadat tersebut kepada umat yang terdahulu pun sama. Baik, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita dalam ayat yang kita bacakan tadi, ibadat puasa tadi, puasa bukan erti semata-mata menahan diri daripada lapar dan dahaga. Antara tuntutan puasa, tahan diri daripada dosa. Tahan diri daripada dosa. Dosa mulut dan dosa anggota tubuh, luar dan dalam. Barulah puasa tersebut akan melahirkan kesan kepada kita. Dan kita tengok erti makna sauma. Saum ataupun siam. Saum dan siam ada dua makna. Satu dari segi bahasa, satu dari segi istilah ulama fiqh. Dari segi bahasa bermakna diam, dari segi perbahasan fiqh bermakna menahan diri daripada makan dan minum, dan daripada perkara membatalkan puasa, daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Baik. Tamat kita punya perbahasan pada hari ini berkenaan dengan sauma. Ni kita buat cerita sauma, nampak perbahasan dia agak panjang. Jadi dia nampak macam meleret sikit berkaitan dengan sauma. InsyaAllah kesempatan kita esok kita cuba ringkaskan. Ini banyak menyentuh tentang bahasa Arab. Jadi kalau kita tengok perbahasan-perbahasan ni, kalau kita teliti, dia agak menarik. Cuma dia panjang sangat. Ni pun kita ringkas sikit. Ada pendapat-pendapat yang kita rasa tak berapa nak penting, kita dah pun ringkaskan sikit, supaya tak mau panjangkan perbahasan ni. InsyaAllah pada esok hari kita akan tengok perbincangan kita, siapakah dimaksudkan umat terdahulu. Kan Allah sebut min qablikum, bukan nampak yang puasa, umat sebelum ni pun puasa. Siapa mereka? Siapa yang dimaksudkan umat terdahulu? Umat terdahulu ni siapa dia? Baik, insyaAllah kita akan tengok, kita akan sambung pada esok hari insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga sedikit sebanyak perbincangan kita ini Allah memberi keutamaan, memberi kekuatan, keupayaan kepada saya dan kita sama-sama dapat lebih memahami perintah Allah Ta'ala, mendalami perintah dan ayat-ayat Allah Ta'ala, menjadikan kita golongan yang lebih beriman, mendekatkan diri pada Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa laka syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala ali Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.